Salam sejahtera saya ucapkan. Jadi, dalam video ini, kami akan membentangkan persembahan kumpulan kami iaitu tugasan ketiga dalam kursus GPPP 1092 iaitu pengantar pengajian pendidikan di bawah bimbingan Dr. Hemanatan. Jadi, kami dari kumpulan 1 yang terdiri daripada 2 orang iaitu saya sendiri, Rexulina Syera Ana Simon dan juga rakan saya yang bernama Hazel Emeline Ana Kennedy. Kami dari kelas PPS 24 iaitu dari pengususan pendidikan jasmani. Untuk tugasan ketiga ini, kami telah memilih tajuk kempen beli barangan buatan Malaysia yang berada dalam kategori isu implikasi ekonomi terhadap pendapatan negara dan juga pendidikan. Untuk memulakan pembentangan ini, saya akan menyerahkan kepada rakan saya iaitu Hazel untuk menerangkan sedikit sebanyak mengenai pengenalan tugasan kami ini. Kempen Beli Barangan Malaysia. Kempen Beli Barangan Malaysia berperanan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi domestik dengan meningkatkan permintaan terhadap produk tempatan. Pada masa yang sama, ia dapat menyebabkan pendapatan negara bertambah, peluang pekerjaan berkembang dan akses kepada pendidikan berkualiti dapat dipertingkatkan bagi memperkukuh pembangunan modal insan. Beralih kepada isi kandungan yang seterusnya, iaitu mengenai aspirasi dan hala tuju Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu PPPM. Dalam isi kandungan ini, terdapat 3 perkara. Yang pertama, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu PPPM tadi, kemudian 5 aspirasi sistem pendidikan negara dan juga termasuklah 6 aspirasi murid. Okey, apakah itu PPPM? Mari saya jelaskan. PPPM ini adalah merupakan satu pendidikan yang memainkan peranan penting dalam membentuk kualiti dan keupayaan generasi baharu untuk menyelesaikan diri ketika berhadapan dengan cabaran dan perubahan peradaban global. Di sini, maknanya adalah pendidikan ini penting untuk membentuk sesebuah kualiti dan keupayaan seseorang individu, terutamanya generasi baharu, untuk beradaptasi untuk menghadapi cabaran dan juga perubahan era global. Seterusnya, dalam PPPM ini terdapat beberapa kualiti tertentu seperti keupayaan menyelesaikan masalah secara kreatif, kritis dan inovatif, kemudian berkemahiran dalam komunikasi, mahir dan cekap menggunakan teknologi maklumat serta kerjasama yang mantap. Hal ini untuk melibatkan persaingan di peringkat global. Okey, seterusnya mengenai objektif PPPM ini. Objektif yang pertama adalah memahami prestasi dan cabaran semasa pendidikan Malaysia berfokuskan penambahbaikan akses kepada pendidikan, meningkatkan standard iaitu kualiti, kemudian merapatkan jurang pencapaian yang dipanggil sebagai equity, kemudian menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta memaksimumkan kebersamaan sistem. Objektif yang kedua pula, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan juga setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga tahun 2025. Objektif yang ketiga pula iaitu objektif yang terakhir, menggariskan program transformasi secara menyeluruh untuk sistem pendidikan termasuklah perubahan utama dalam Kementerian Pendidikan Malaysia KPM yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaan yang meningkat serta menyokong transformasi perkhidmatan awam. Antara isu yang pertama adalah pelaburan dalam pusat data dan implikasinya. Hal ini dikatakan sedemikian kerana Malaysia sedang giat membangunkan pusat data, terutamanya di negeri Johor. Yang tinggi boleh membebankan sumber tempatan. Pada masa yang sama, pusat data mungkin tidak menghasilkan peluang pekerjaan yang mencukupi. Selain itu, isu ekonomi semasa yang kedua adalah pembaharuan subsidi dan cukai. Hal ini dikatakan sedemikian kerana kerajaan sedang melaksanakan reformasi fiskal bagi mengurangkan defisit. Pada masa yang sama, subsidi petrol akan dikurangkan dan digantikan dengan subsidi yang bersasar.
Antara isu yang hangat diperkatakan dalam statement di atas adalah golongan berpendapatan rendah mungkin terkesan akibat perubahan ini. Antara isu ekonomi semasa yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi yang perlahan. Ekonomi Malaysia berkembang 4.8% pada suku keempat 2024 dan ia menurun daripada 5.3% sebelumnya. Hal ini sekaligus memberi kesan terhadap sektor pembuatan, pertanian dan pelombongan yang menunjukkan prestasi yang sangat lemah. Antara risiko yang akan berlaku ataupun risiko utama adalah tarif AS ke atas ekspor Malaysia dan kelembapan permintaan global. Beralih kepada isi kandungan seterusnya, iaitu mengenai apakah impak-impak yang terhasil daripada isu kempen beli barangan buatan Malaysia ini kepada PPPM. Untuk impak yang pertama, impaknya adalah meningkatkan kesedaran nasionalisme dan juga patriotisme, iaitu di mana PPPM ini menekankan pembinaan identiti kebangsaan melalui pendidikan. Kemudian, KBBM ini juga dapat membantu pelajar memahami kepentingan menyokong produk tempatan dan sekaligus memperkukuhkan semangat patriotisme dalam kalangan pelajar. Untuk impak yang kedua pula, iaitu penyokongan kepada pendidikan teknikal dan juga vocational, iaitu TVET. Dengan peningkatan permintaan terhadap produk tempatan, kemahiran teknikal dan juga vocational menjadi semakin penting. Ini selari dengan objektif PPM yang mahu meningkatkan peranan TVET dalam sistem pendidikan. Bagi impak yang ketiga pula, penggunaan bahan pendidikan tempatan di mana PPPM ini memberikan penekanan kepada pembangunan bahan pembelajaran yang sesuai dengan konteks Malaysia. Kempen ini juga boleh menggalakkan penerbitan buku, alat bantu mengajar dan perisian pendidikan buatan tempatan. Untuk impak yang keempat pula, kempen ini turut memberikan sokongan terhadap keusahawanan dan inovasi pendidikan. Hal ini dikatakan demikian kerana PPPM ini menggalakkan inovasi dan juga keusahawanan dalam pendidikan. Dengan menyokong produk tempatan, kempen ini membantu mewujudkan lebih banyak peluang keusahawanan dalam kalangan pelajar dan institusi pendidikan. Impak yang terakhir iaitu ia juga memberi kesan kepada pembangunan ekonomi dan peluang pekerjaan. Ini di mana peningkatan permintaan terhadap barangan tempatan boleh membawa kepada pertumbuhan ekonomi yang stabil. Ini memberi impak juga kepada sistem pendidikan dengan menyediakan lebih banyak peluang latihan industri dan juga pekerjaan untuk lepasan graduan. Pendidikan digital dan peranan guru. Apa itu pendidikan digital? Pendidikan digital adalah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, peranan guru dalam pendidikan digital adalah yang pertama, guru sebagai ejen sosialisasi digital. Hal ini dikatakan sedemikian kerana guru memainkan peranan sebagai media untuk membentuk karakter diri murid dan sekaligus untuk memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar. Peranan guru yang kedua adalah sebagai fasilitator pembelajaran digital. Dengan adanya komunikasi yang berkesan, guru dapat membantu pelajar memahami kandungan pembelajaran dengan lebih baik dan meningkatkan motivasi dalam diri pelajar. Guru dengan gaya fasilitator juga memberikan fokus kepada aspek perguruan dan pengurusan kelas serta memastikan pengurusan proses pengajaran dilakukan secara teratur dan sistematik. Akhir sekali, guru sebagai pendukung literasi digital. Hal ini dikatakan sedemikian kerana para guru perlu memiliki kemahiran digital yang asas, misalnya dalam konteks penggunaan peralatan dan sumber digital yang betul. Selain itu, penguasaan literasi digital juga memungkinkan guru untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rakan guru, orang tua dan siswa lain secara lebih efektif.
Kembali dengan saya lagi untuk membincangkan apakah inisiatif Digital Malaysia dalam isu ini. Okey, untuk inisiatif yang pertama iaitu platform e-dagang dan juga digitalisasi perniagaan. Ini di mana kerajaan dan sektor swasta telah memperkenalkan platform e-dagang seperti MyCraft Shopee, Go E-commerce dan juga Buy Malaysia untuk membantu peniaga tempatan menjual produk mereka secara dalam talian. Selain daripada itu, aplikasi Shopee dan Lazada juga menyokong kempen ini dengan menyediakan kategori khas untuk produk buatan Malaysia. Bagi inisiatif yang kedua, melalui kempen kesedaran digital dan media sosial. Kempen digital ini dilakukan melalui aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube untuk mempromosikan produk tempatan dengan slogan seperti #BuyMalaysiaFirst dan juga #BeliLocal. Kemudian, influencer dan selebriti tempatan juga turut dilibatkan bagi meningkatkan kesan-kesan kempen ini untuk menyebarkan lebih luas lagi mengenai kempen ini. Untuk inisiatif yang ketiga pula iaitu berkaitan e-pembayaran dan inisiatif digital. Ini di mana kerajaan memperkenalkan insentif seperti e-belia ramah dan e-wallet cashback yang menggalakkan pengguna membeli barangan tempatan melalui pembayaran digital seperti Touch and Go e-wallet, GrabPay dan juga aplikasi Boost. Bukan itu sahaja. Bagi inisiatif yang keempat iaitu melalui pendigitalan PKS dan latihan e-dagang. Ini di mana program Go Digital dan Shop Online Malaysia menyediakan latihan dan bantuan kepada perusahaan kecil dan sederhana untuk mendigitalkan perniagaan mereka. Kemudian, Malaysia Digital Economy Corporation iaitu MDEC memainkan peranan utama dan penting dalam membimbing perniagaan tempatan untuk mengadaptasi teknologi digital. Kemudian kita teruskan dengan inisiatif digital yang ketiga iaitu teknologi QR Code dan blockchain untuk ketulusan produk. Beberapa syarikat telah memperkenalkan kod QR pada produk tempatan yang membolehkan pengguna mendapatkan maklumat tentang asal-usul dan juga kualiti produk. Blockchain juga digunakan untuk memastikan keturunan produk tempatan dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Inisiatif yang terakhir iaitu yang keenam melalui kerjasama dengan platform antarabangsa iaitu produk Malaysia kini boleh diakses melalui platform antarabangsa seperti Alibaba, Amazon dan eBay di bawah program Malaysia Digital Trade untuk memperluaskan pasaran luar negara. Cabaran dalam pendidikan digital. Cabaran yang pertama adalah jurang kemahiran guru dalam teknologi. Seperti yang kita tahu, ramai guru masih kurang mahir menggunakan teknologi digital dalam pengajaran. Hal ini menyebabkan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas kurang interaktif dan menyebabkan murid-murid cepat berasa bosan dan tidak menumpukan sepenuh perhatian terhadap pengajaran pada hari tersebut. Cabaran yang kedua adalah akses tidak sekata kepada peranti dan internet. Pelajar luar bandar menghadapi kesukaran bagi mendapatkan peranti dan internet yang berkualiti. Oleh sebab itu, pelajar di kawasan pendalaman Sarawak tidak dapat mengakses internet untuk mencari maklumat tambahan dan mengetahui tentang isu-isu semasa yang tengah berlaku di negara kita. Cabaran yang ketiga adalah kurangnya sumber pendidikan digital yang berkualiti. Hal ini dikatakan sedemikian kerana sekolah kekurangan bahan pengajaran digital yang mencukupi atau sesuai dengan kurikulum sekolah yang ditetapkan oleh KPM dan sesuai dengan abad pembelajaran ke-21 ini. Antara penyelesaian untuk pendidikan digital adalah penyelesaian yang pertama, latihan berterusan untuk guru. Kita dapat menyediakan kursus dan seja kompetensi digital kepada guru, sekaligus membekalkan guru ilmu tentang IT yang lebih mendalam. Penyelesaian yang kedua adalah memperluaskan infrastruktur digital. Contohnya, projek seperti Jendela untuk pencapaian internet yang lebih luas. Apa itu Jendela?
Jendela adalah jalinan digital negara yang merancang penyediaan infrastruktur digital yang komprehensif yang bertujuan untuk memberikan perkhidmatan internet yang tetap dan mudah alih yang berkualiti kepada para pengguna. Bagi penyelesaian yang terakhir adalah pembangunan kandungan digital yang berkualiti. Dalam aspek ini, kerjasama antara kerajaan dan swasta amat diperlukan untuk menyediakan bahan pembelajaran yang lebih baik kepada murid-murid di sekolah. Bagi menutup persembahan pembentangan kami ini, saya akan menerangkan sedikit sebanyak kesimpulan dan cadangan yang boleh dilakukan dalam isu kempen beli barangan buatan Malaysia KBBM ini. Okey, apa yang dapat kami simpulkan dalam isu ini? KBBM ini memainkan peranan yang sangat penting dalam memantapkan kegiatan ekonomi negara dengan menyokong usaha-usaha tempatan, meningkatkan kesedaran patriotisme serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan melalui inisiatif digital seperti e-dagang, pembayaran tanpa tunai dan pemasaran media sosial. Kempen ini dapat diperkasakan bagi memastikan produk tempatan terus bersaing dalam pasaran global. Tambahan lagi dengan sokongan kerajaan, sektor swasta dan rakyat Malaysia sendiri amat penting untuk kejayaan kempen ini dalam jangka yang panjang bermula dari sekarang hingga masa yang akan datang. Beralih kepada beberapa cadangan daripada kami pula, iaitu terdapat 5 cadangan. Yang pertama, memperluaskan pendidikan dan kesedaran awal. Ini di mana menyediakan masyarakat, khususnya pelajar dan belia, mengenai kepentingan menyokong produk tempatan melalui kurikulum, pendidikan dan program kesedaran di sekolah serta universiti. Untuk yang kedua, meningkatkan kualiti dan inovasi produk tempatan di mana pengeluar tempatan perlu diberikan sokongan dan dukungan dalam bentuk latihan, geran penyelidikan dan kolaborasi dengan institusi teknologi bagi memastikan produk yang dihasilkan berkualiti tinggi dan mampu berdaya saing dengan jenama antarabangsa. Bagi cadangan yang ketiga, iaitu menggalakkan lebih banyak insentif dan subsidi. Ini di mana kerajaan boleh menyediakan lebih banyak insentif seperti pengecualian cukai atau rebat pembelian bagi produk tempatan, terutamanya dalam sektor makanan, pakaian dan peralatan elektronik. Yang keempat pula, memperkasakan digitalisasi dan pemasaran global. Ini di mana usahawan perlu disokong untuk memanfaatkan platform e-dagang antarabangsa seperti Alibaba, Amazon dan eBay untuk memperluaskan lagi pasaran mereka. Kemudian yang terakhir, iaitu memperkukuhkan kerjasama antara sektor awam dan swasta, iaitu boleh melibatkan kerjasama erat antara kerajaan, syarikat swasta, institusi pendidikan dan masyarakat bagi memastikan kesinambungan dan kebersamaan.